Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dapat membuka Al-Quran kecuali bagi siapa yang tak ada buka Al-Quran. Perempuan terjemahan boleh kot. Okey. Bagi yang tak boleh baca Quran, kita tengok kat depan ni ada juga Al-Quran. Tak tahulah halus ke tak halus ke. Okey. Tafsir surah As-Saff. Ini baru gambar Qurannya je. Belum lagi Qurannya betul. Okey, sorry. Okey. Oh, baru standard. Allah, nak buka muka surat apa ni? Hilang standard. 551 dia bila besar dia hilang dia punya function untuk letak nombor. Buka manual lah kot. Apa dah? Aduh, letih je ni. Kecilkan je Bila kecil tu dia jadi sekejap kan betul? Resolution 551 kan? Hebat. Okey. Teknologi dia manfaatkan ni lah. Okey, nampak tak? Baik. Hei. Okey. Apa benda ni? Oh, dia tajwid dia. Tajwid letak sini lah. Okey. Sebabkan Quran mengajar kita yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dimulakan dengan tala, yatlu, untuk kita tilawah dahulu. Apa kata untuk mengambil keberkatan dan menyempurnakan ayat yang Nabi, fungsi-fungsi Nabi ini adalah untuk membacakan juga Quran kepada masyarakatnya. Maka kita baca dahulu dari ayat 1 hingga 14. Dan rupanya kelebihan untuk kita baca Quran ni, mukadimah di samping satu huruf balas 10, itu sudah sedia maklum. Dan kalau kita dapat fahami hayat tidak amalkan, Quran pula boleh memberi syafaat kita pada hari kiamat. Bukan sahaja Rasulullah, berdasarkan hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, dia akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan pada sahib dan pembaca ini. Ya. Kepada Syekh saya, Syekh Mu'az bin Sa'id Hawa dekat Jordan dahulu, dia kata zikir, ya. Dan antara zikir adalah Quran. Dia beri dua jaminan. Pertama, boleh membaiki lidah kita daripada cakap benda tak senonoh, daripada mencarut, menipu, pecah amanah dan sebagainya, ya. So kita tengok orang yang kuat baca Quran dan berzikir, dia biasanya kalam-kalam dia adalah kalam yang baik. Tapi orang yang jauh dengan Quran dan zikir, bahkan dengan solat, sebab solat pun adalah juga bentuk-bentuk zikir, biasanya kalam-kalam dia tu. Sebab budak-budak sekolah menengah sekarang bahasa dia paling standard pun, dia akan cakap macam ni, kena buat lakonan semula. Kau tahu doh, semalam aku pergi sisi doh, main game baru doh. Tengah-tengah aku main game baru tu doh, nampak seorang pakai kopiah putih, baju sweater UKM doh. Aku ingat siapa doh, rupanya Ustaz Zamri doh. Doh, saya mula-mula dengar budak-budak fashion sekarang, apa benda lah doh ni, ingatkan doh nak buat tepung pizza ke apa. Rupanya singkatan daripada apa tuan-tuan? Bodoh. Itu kira baik lah tuan. Itu kira biasa-biasa lah. Kalau yang ganas lagi habis dalam kain semua terkeluar. Tapi antara yang paling popular, kejut ke, marah ke, dia akan suka sebut babi. Sikit-sikit babi. Betul tuan. Lepas tu ada orang potong rem motor dia, wah, bising kat depan dia. Babi dengar pun stres. Kenapa nama air yang disebut? Kebatut-batut babi tu. So kalau orang yang tidak membaca Quran dan jauh daripada zikir ni, biasanya kita tengok budak-budak yang jenis macam tu, biasanya memang jauh daripada Quran. So baca Quran pun tegak-tegak, ya? Jangan ada Quran, azan pun tak berani. Saya pernah mengajar sekolah, mengajar sekolah beberapa tahun, lepas tu jadi pensyarah Darul Quran, barulah jadi buka syarikat sendiri, konsultan. Mengajar sekolah tu suruh azan, punya payah. Kita sengaja tak payah pilih muka-muka yang macam Allah dengan apa ni, Faiz ni kan, muka suci kan. Kita cari muka yang ganas sikit kan.
suruh dia azan. Oh, Ustaz, saya repair motor boleh Ustaz. Azan tak boleh. Dia lagi nak suruh, lagi orang tak nak, lagi sedar kita suruh. Itu baru azan tu, belum suruh baca Quran tu. Dia pun akhirnya kita paksa kadang-kadang, bukan suruh sedap-sedap macam Bilal kat Mekah tu, tak. Biasa je, tak ada lagu pun tak apa. Azan. Angkat mukadimah sedap dah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tu dah. Lepas tu dah tengok kaki dia menggigil lah. Dia tengok Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia kata. Astaghfirullahaladzim. Aku kata, oi, satu surah pula kan. Allah, orang tak sebut azan Allah Ta'ala. Apa tak lagi nak baca Quran. Itu jaminan pertama. Soalannya membaiki lidah. Itu je point dia. Huraian ni panjang. Point kedua adalah zikir ni bila dilazimi, dia akan membentuk karakter manusia. Bukan sahaja lidahnya baik, dia akan menjadikan karakter manusia itu adalah baik. Ya? So bagaimana kita dengan Quran? Okey, mari kita mulakan dengan membacanya. Paling tak pun boleh membaiki lidah kita. Tak adalah macam mari mengaji sangat kan. Kalau nak ceramah dia mengaji sangat payah pula kan. Okey, saya baca satu ayat, tuan-tuan baca satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Maqtan tu memanglah orang kata qalqalah, anda dah baca betul lah maqtan. Tapi sifat huruf qaf juga, mana maqtan ni kan, adalah sifat dia tebal. So kalau mak ditawar-tawar dia kena maqo, mulut sedikit. Maqatan. Tak cukup maqatan tu dah kalau dah, tapi dia kena tebalkan juga. Maqatan. Ada unsur, dia bukan muncul tapi ada unsur. Dipadatkan benda tu. Maqatan. Sekali lagi. Kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Bolehlah Tuhan, kanak-kanak bawah 10 tahun. Ada peningkatan sikit. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Mana nak ulang ni? Elok. Sampai tak sampai nafas kalau saya sambung semua? Dia mula-mula. Boleh Majoriti macam mana tadi? Masa sebut sofa tadi tu banyak nafas lagi ke macam dah nak putus? Ada lagi Okey, kita sambung daripada mula sampai habis. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah
إليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ada soalan tentang tajwid setakat ni? Belum kan? Okey, teruskan. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. Ada tempat yang qalqalah, ada yang tempat tidak qalqalah tapi anda qalqalahkan, seperti wa idza pastikan matikan betul-betul kan. Tanda wa idza ni kan tanda ni mati. Sebenarnya Quran kita, for your info tuan-tuan, dia sudah bertajwid yang baru ni lah ya, dengan tanda-tandanya, tapi nak hurai panjang pula, itu sesi lain lah berarti. Tapi sudah bertajwid. Antara tandanya wa idz ni, dia tanda mati ni sukun, menunjukkan supaya jangan hidupkan bunyi-bunyi lain, kena matikan betul. Jadi wa idz qal, jangan wa idza qa idza. Tu. Begitu juga pada perkataan kena ya bani Isra, anda baca Isra, ada se-nya. Dia Isra, jangan Isra, Oh, Isa. Ini bukan Isa. Okey, kemudian ada sedikit pada perkataan Maryam, anda bunyi Melayu sikitlah. Iaitu Isa bin Maryam, dia Arab Maryam. Ra tebal tu. Maryam. Tapi jangan daripada awal Maryam, itu Maryam jadinya. Maryam. Itu dia. Okey. Sekali ya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Kita sambung terus. Musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم dia keluar lidah juga tapi tebal. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Wallah ke wallah. Allahu Akbar ke Allahu Akbar. Hamzah di atas a.
So takbiratul ihram banyak yang baca Allah, oh hamzah di atas oh. Allahu Akbar. Itu rukun tu, rukun qauli. So Allah. Dia tebal tapi a tu tetap a. Sama juga dengan wallah. Lam itu tebal tapi wa tu jangan jadi wallah. Itu waw di atas wa jadi. Sekian ni walau. Sambung. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ini kena qalqalah. Cuba tengok liyutfi'u. Mana liyutfi'u? Sini. Liyutfi'u, warna biru. Ni. Ta ni ada tanda mati. Tambah pula bila mati tu dia memang huruf qalqalah. Qaf ta ba jim dal. Ataupun baju dah kotor. Bajim dah, baju dah kotor. Qaf ta. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Yang bertanda mati dia kena qalqalah dan lantunkan, ya. Liyutfi'u. Kalau tak saya tengok ni, dia meletakkan warna ni untuk membantu anda sebenarnya. Ya. Qalqalah. Yalah, kadang-kadang belajar baca dengan betul ni dah jadi fardu wajib, tapi mengetahui istilah dia sunat. Ya. Fardu kifayah lah, kan? Orang lain tahu, kita tak payah. So itu qalqalah. So warna biru ni biru yang mana? Biru. So qalqalah lain ni. Ya, ni ada warna-warna lain. Tengok Quran sekarang ni sampai nak bagi warna lagi untuk baca tajwid. Punya senang. Kecil. Tidak faham senang lain. Okey, so yuriduna liyutfi'u. Yuto. Tebal dan ada ta-nya. Liyutfi'u. Sekali. Terus. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Oh, itu qalqalah kubra. Ini qalqalah kubra lah, kubra yang paling besar. Ada orang kata, ustaz, apa beza qalqalah kubra dengan akbar? Dia akbar tu bagi beginner. Dia ada tiga qalqalah, sughra, kubra, akbar. Itu beginner lah. Tapi istilah yang tepat sughra, wusta, kubra. Okey, sughra ni dekat tengah. Ya. Baju dah kotor tu, yang ada tanda mati tu dekat tengah ayat. Macam liyutfi'u tadilah, yud'a dal. Apa lagi ya? Tajri, wa yudkhilkum. Maqatan itu tengah. Tapi wusta ni dekat hujung ketika mana waqaf dan berhenti. Seperti mana kita berhenti kat tadi. Haq. Tapi ini bukan ini wusta, ini kubra Yang paling tinggi sekali kubra. Tapi ini kalau kita berhenti ni, kalau tak ada sabdu tu maknanya kubra lah tu. Dia baca laju wadinil haqq, itu kubra. Wusta. Tapi ini masalahnya kubra ni, dia berhenti ada sabdu pula. Apakah hakikat huruf sabdu? Hakikat huruf sabdu tu, qaf tu ada dua. Haq, lepas tu ada qaf satu lagi. Cuma kita sikit dalam bunyi. So jadinya dia ada timing sikit kat sini. Wadinil haqq. Timing itu macam. Sekali lagi saya tunjukkan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Sila. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Bolehlah. Jangan kanak-kanak turun sikit 7 tahun. Tadi 10 tahun, ini 7 turun sikit. Tak apa. Sambung.
liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Musyrikun. Keluarkan angin dia, tapi dia belum mulut lah. Jadinya musyrikun. Dia tak ada musyrik. Dia kalau kurang keluar angin tu, itu yang jadi musyrikun. So musyrikun, lepaskan. Lepas tu ri tu mulai roh sebutan yang baru. Jangan dikaitkan. Bila dikaitkan tu, dia yang jadi musyrikun. Musyrikun. Iya. Kemudian cara anda sebut huruf dha, liyuzhira. Dha. Mana siapa baca sadaqallahul azim, itu za yang ditebalkan, salah. Tiga huruf yang kena keluar lidah. Fa, zal dan dha. So, liyuzhirahu dia keluar lidah. So bila keluar lidah, dia tak akan bunyi liuz, dia tak akan bunyi gitu. Tak ada bunyi zai. Dia liyuzhira, dia macam tebal sikit dan tanpa bunyi z-nya. Okay, kalau tak percaya, cuba tengok Along baca dulu. Cuba baca tadi, liyuzhira dulu daripada mula. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Rasa biar tak lah. Okey, tak apa. Okey, begitu ya. Okay, sekali lagi. Liyuzhira. Liyuz. 1, 2, mula. Okey, sambung. Ya. Tukar lagu pula. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Antara sebutan tajwid yang susah juga adalah bunyi ikhfa. Bunyi ikhfa ni macam ni. Okey, tengok, ini Quran yang membantu tajwid kita. Sesuatu huruf yang nun mati bertemu huruf mana-mana huruf ikhfa, dia dengung, itu teori dia. Tapi bagi orang yang tak tahu mana nun mati apa semua, sebenarnya nun yang bertanda mati sepatutnya, tapi hilang tanda matinya ke dalam Quran. Maknanya kau masukkan je. Bila masuk, kena dengung. Bila dengung, mesti dikeluarkan. Itu formula dia. Kecuali tak ada dengung, masuk juga. Bertemu dengan lam dengan ra. Itu saja yang dikecualikan. Yang lain tu kau masuk ya, tak tahu nama istilah pun tak apa. Cuma masukkan sebutan ikhfa, dia payah sikit. Bukan tun dengung dah. Tapi dia tak masuk. Dia sebutan ikhfa ni di antara izhar. Izhar ni jelas. Tun jikum. Tun, jelaskan. Tapi bunyi idgham, masuk terus. Tun jikum, masuk jim terus. Tapi di antara izhar dengan idgham. Tuajikum. Ada masuk jim sikit. Dah standby dah sebut huruf jim tu. Tuajikum. Semua pitching lagi pula. Okey. Yang pendek dulu sebut. Tuajikum. Semua. Itu sebutan ikhfa kat mana-mana ya. Okey. Sekali lagi, 1, 2, mula. Apa tu jikum terus daripada mula? Mana tadi ayatnya hilang lah. Ya ayyuhallazina amanu. 1, 2, mula. Okey, baik ya. Ada 2 ikhfa tu. Pertama tijaratin, masukkan ta. Kedua, masukkan jim. Tunjikum, 2 harakat. Ya, bukan 2 rakaat. 2 rakaat tak pasal lain. Okey, sambung. Tu'minuna billahi wa dah tukar lagu tadi ya.
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kita ni Ainis teknik menyebutnya nganga mulut dan cekikkan sikit. Dan dia tak boleh lekat kalau tak dia hilang sifat huruf Ain. Sebab huruf Ain ni bukan sahaja begitu, dia ada juga ciri huruf tawassut. Huruf tawassut ni lam nun ain mim ra, lin Omar, lam nun ain mim ra. Dia di antara huruf syiddah dengan rakhawah. Oh, payah pula teorinya. Tapi pendek kata, kalau syiddah ni dia bunyi tak, jelas, tak, dia tersekat. Rakhawah ni dah terlepas terus. Dah lamun. Tapi ain ni dia tengah di antara syiddah dengan rakhawah, di antara tersekat dengan terlepas. Jadinya dia ada main sikit. Ta'lamun. Di samping nganga dan telat, dia ada main sikit. Dia bukan sekat ta'lamun. Begitu. Dia kena ta'lamun semua. Itu dia. Okey, teori tinggi-tinggi pun tak boleh sebut pun payah juga dah. Okey. Sekali lagi ambil zalikum. Dengar. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ya, bagus. Dah ada bunyi ra tebal anhar. Itu anhar. Tengahnya anhar. Ya. Sebelum tu buah apa yang mati? Buah sukun. Sebab sukun dalam bahasa Arab buah masa mati. Jadinya saya nak kaitkan mana tadi? Buah sukun ya. Mana tadi kita buka mana tadi? Anhar. Mana anhar tadi? Okey. Anhar ini satu ra yang berbaris depan ataupun atas tebal. Kalau ra paling bawah nipis. Ya. Tetapi ini kita berhenti, kita macam mana nak tahu nipis kan tebal? Sebab ra ni bila berhenti dia anggap sudah mati, dah sukun. Dia kena tengok huruf yang tidak mati, yang hidup. Huruf sebelum ra kena tengok iaitu ha berbaris di atas. Sesuatu huruf yang berbaris atas atau depan itu menandakan ra tu perlu ditebarkan. Walaupun ra tu sudah mati. Anhar. Tu tebal. Cuba anhar jamid. Al-anhar. Al-anhar. Ya, okey. Okey, sambung. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Ada bunyi nun sikit ya. Adn. Ha? Dah lah qalqalah, lepas tu bunyi nun pula sikit. Jannati adn. Jannati adn. Okey. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب.
Tak tu ada tanda mati ke tak? Ha? Wa fathun. Ada tanda kan mati kan tak tu? Mati kan betul, jangan wafat ada tu hidup. Sebab kalau huruf yang mati dah hidup, dia jadi zombie kamu bisa. Orang patut dah mati, dia hidup balik. So mati kan betul, jangan jadikan dia zombie. Wafathu, ada keluar sikit tu tak apa, jangan wafat wafathu qarib semua. Okay, cuba tengok dua baris. Wa akhra tuhibbunaha nasrun minallah. Nasrum ada 99, wa fathun qarib, tanda dua baris depan yang tanda 99 juga. Dekat dalam Quran, kalau ada tanda baris depan, baris dua di hadapan 99, itu juga tanda kau masukkan dan dengungkan. Kecuali berjumpa dengan lam dan roh, masuk je tapi tanpa dengung. Tetapi kalau nombor je 69, ada tak kat sini nombor 69? Yang baris dua hadapan nombor 69. Tak ada rasanya. Tak ada. Semua kebanyakan yang 99, betul? Okey, tapi kalau 69, itu jangan dengung. Itu tanda izhar, dijelaskan. Azabun alim. Mesti ada lah. Boleh tak azabun alim? Oh, ini azabin. Azabin alim. Okey. So ada dua tanda 69 kat situ. Pertama, nasrum, mana dengung? Wa fathu, dengung juga. Nasrum pertama idgham al-ghunnah, wa fathun qarib, iaitu idgham bukan ikhfa hakiki. Ya, okey. So dua-dua dia kena dengung. Tak tahu nama idgham dengan ikhfa hakiki pun tak apa, tapi yang penting tanda tu boleh membantu kita untuk membaca dengan betul. Dengung kan? Dah masukkan sebab dia tak berjumpa dengan huruf lam ataupun ra. Sambung. Imam Huzaifi pula. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Maryam balik. Mau ya. Ya. Pagar bukan pagar. Pagau. Berarti bahasa Melayu yang jadi Arab. Bukan pagar, pagau. Bukan Maryam, mau ya. Okey. Sampai mana tadi? Okey, ambil balik. Kama qala. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله Ni nat ke naut terus tebal. Agak-agak terus tebal ya. Sebab di idgham dan masukkan tu. So ta ni sudah menjadi macam tidak ada makna, masukkan pada ta terus. Fa amanat. Na tu tetap na, jangan daripada awal fa amanat nun pula. Nun di atas na ya. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Kafarat, kafaro, ro, wa kafarot, wa kafarat, itu kafarat, kafarot, ro, kafaro, ro, itu kelebihan Arab, dia ro ni dia ro tebal kalau balik atas atau berdepan, wa kafaro, so wa kafarot, ta'ifah semua,
kafarat ta. Itu masih lagi ra. Ro. Munculkan dulu ro. Jadi nampak macam huruf O. Ro. Wa kafarat. Oh. Kafarat. 1, 2, mula. Taifah. Ya. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah, sadaqallahu alazim. Ha? So ada berkaitan dengan tajwid dan solat. Ya, sikit je lah. Sebab yang penting tafsir dia. Ya, Iqlam. Kenapa? Anak tanya bacaan iqlab pada Mim Bani Israel. Mim Bani atau Mim Bani? Contohnya pada perkataan mana Bani Israel? Second last. Fa'amanat to. Mana dah? Tunjuk dah. Ya. Mim Bani ya. Nun mati bertemu huruf ba, namanya iqlab. So itu sebab dia tulis mim kecil kat sini. Mim kecil yang bukan mim dia melentang. Kalau mim melentang ke sini itu tanda wakaf. Wakaf lazim. Tapi ini mim ke bawah atas huruf nun biasanya. Itu tanda iqlab, dengungkan. Okey, so macam mana cara dengung dia? Nun ni dah tak bunyi terus masuk mim. So ada dua kaedah sebenarnya. Kaedah orang Hijaz dia rapat je mim bani. Kalau kaedah orang Mesir dia ada ruang sikit mim bani. Ada macam satu helai sebatang jarum boleh masuk. Tak adalah buka banyak sangat dia kan dia sikit je mim bani. Apa? Yalah mim bani. So mana-mana yang senang lah. Mana yang anda okey. Soalan lain? Mana ya? So kalau tajwid ini umpama asas kalau kereta tu umpama tayar dengan enjin kereta. Tak ada cermin, tak ada tinta pun boleh jalan. Tak ada aircon pun boleh jalan lagi lah. Tak ada audio system pun boleh jalan. Umpama asas. Tapi taranum yang saya tukar-tukar tadi, itu umpama aksesori. Ada orang nak belajar aksesori lebih-lebih. Ilmu asas tak ada. Umpama bawa kereta tintut gelap, spoiler macam Batman nak terbang. Dia punya exhaust boleh macuk pula. Masuk anak kucing 2 ekor. Boleh macuk. Anak kucing 2 ekor. Sebab dia nak termasuk dengan kucing tu idrom. Macuk anak kucing 2 ekor. Lepas tu kepala naga daripada depan sampai ke belakang. Audio system tengok tayar tak ada. Enjin tak ada apa barang kan. So tajwid tu enjin dengan tayar. Dia punya taranum tu umpama aksesori bagi sebuah kereta. So penting kan tajwid. Sebab tajwid ni baca bertajwid wajib. Yang mempelajari ilmu tajwid yang nama-nama pelik-pelik tadi, idgham, majais, mak wajib, mak rempit semua tu. Itu tak wajib lah bagi siap dulu. Kalau tak belajar jadi dosa, tidak gitu. Taranum cuba usaha belajar sikit. Sebab dia dituntut juga untuk kita memperbaiki bacaan Quran. Iqra'u bi aswatil Arab, Nabi sebut. Bacalah biluhunil Arab, zayyinu aswatakum kan. Itu arahan-arahan sunat untuk kita memperbaiki bacaan. Cuba anda bayangkan, perhatian. Mana tangannya angkat, perhatian. Biar segar sikit. Okey. Pertama kalau kita sembahyang kat Malaysia 20 rakaat, bayangkan imam baca bagus dah. Kan, bertajwid dah tapi tak bertaranum. Imam pula veteran, bayangkan. Veteran tu orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Agak-agak mamam kat belakang macam mana? 20 rakaat ni. 20. Angkat kaki kanan, angkat kaki kiri. Cilako tu imam.
Bila pula kau nak mampu patut datang masjid boleh buat apa? Pahala sunat tak pasal buat dosa. Berbanding tuan-tuan, rakaat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Allah Abdul Rahman Sudais. Rakaat kedua, tukar pula Syuaib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Rakaat ketiga, tukar lagi Masyari Al-Afasi. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rakaat seterusnya, tukar lagi Sa'id Al-Ghamidi IKIM.FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Rakaat seterusnya, tukar lagi. Bayangkan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu apa tuan? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Lagu siapa? Lagu Agung meninggal. Kan kalau pembesar-pembesar negara kan, kalau wafat ke meninggal kan, dia pasangkan lagu kan. Dia tak sesuai macam gembira sangat, dia pasang lagu yang kan. Adalah itu kata lagu Agung meninggal tu. Okey. Rakaat seterusnya, tukar lagi. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Lagu apa? Lagu Ustaz Zamri lah. Agak-agak makmum kat belakang macam mana? Kejap kat Mekah, kejap kat Madinah, kejap kat Kuwait. 20 rakaat pun 20 lah. Dia kata 40 aku tunggu. Barulah mukjizat Quran tu semakin dirasai. Kan? Kemudian pula zaman-zaman akademik Quran, tapi dah ada akademik Quran sekarang, dia berhenti sampai musim kelima je. Kita dengar pula Ustaz Nazri soal peserta, sila baca surah Al-Duha menggunakan riwayat Susi dengan menggunakan taranum Ras. Tak ada rasa gairah kena belajar. Ya? Kawan tu pun tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wal-laili idza saji. Sesaji tadi. Bukan saja-saja, ada ilmunya. Nanti orang Perak kata, bahasa aku yuk. Ada orang Perak sini. Bukan bahasa Perak yuk. Ada ilmunya, ilmu Quran. So kalau kita baca sentiasa belajar taranum lagi maknanya sepatutnya lah memang lidah kita dan diri kita tidak putus dengan Quran. Barulah tidak termasuk daripada orang yang disebut dalam surah Al-Furqan ayat 30. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaum aku mengambil Quran ini sebagai benda yang diboikot dan diasingkan daripada dia. Ulama kata hajrul Quran ini ada 3. Hajrul qiraah, hajrul fahmi, hajrul amal. Mengasingkan diri dari sudut membaca, mengasingkan diri dari sudut memahami, mengasingkan diri dari sudut mengamalkan isi kandungan Quran. Ketiga-tiganya memboikot Al-Quran. So paling tak pun baca Quran, tak banyak sikit. Ya. Kalaulah 360 hari 360 muka surat. Kita ada lebih kurang 600 berapa ya muka surat Quran. Ramadan cubalah khatam sekali. Luar Ramadan tu kalau tak mampu baca banyak sangat, satu hari 2 muka pun dah boleh khatam. Maknanya setahun jumpa Ramadan depan 2 kali ya khatam. Boleh tak? 360 kali 2 berapa? 600 700 lebih daripada muka surat ni. Maknanya satu hari 2 muka pun okey dah. Ya. Cuba. Allahuakbar. Okay, ada soalan lain? Ada ya? Okey. Oh yo, banyak soalan. Yang belakang dulu. Minta maaf sebab dia angkat tangan. Sila. Buat sikit. Nak tahu macam mana nak sebut ha bulat tu dengan ha yang ngandung tu. Ini kali pertama aku dengar hang kata. Paling tak apa
yang membela ha pedas semua kan. Ha bulat dengan ha pedas dengan ha mengandung. Okey, tak apa saja. Menarik itu, dapat kenangan manis di Jepun. Okey, beza sebut dia. Dengan dot. Okey, dot. Dot ni adalah antara sebutan yang paling susah kat dalam dunia. Sampai bahasa Arab disebut lughatul dot. Bahasa dot. Sebab tak ada dalam bahasa-bahasa lain kat dunia yang menyebut huruf dot. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Terus dot lah. Dot ni dia kena tempelkan lidah ni ke geraham kiri atau kanan, mana-mana yang dia lebih mahir. Dan bila dia dah tempelkan tu biasanya ada pengaruh kembung lah sikit. Kemudian cara sebutan dia timing sikit. Dia tak sebut waladha, dia kena waladha, ada timing. Abbo. Itu namanya istilah tadi istitalah, ada timing sikit. Dia tak tahu disebut waladha, dia ada waladha, abbo, timing. Kalau mahir kiri, mahir kanan. Ada setengah ulama kata nak buat dua-dua pun boleh. Waladha. Kepit kat mana-mana. Waladha. Yang penting jangan waladha. Itu Jawa namanya. Dia letakkan. Ada orang tu kampung kita kan. Dia baca tu yang ujung-ujung zaman sekarang ni dah kurang sikit. Zaman dulu saya sekolah menengah, serempak satu masjid pergi sembahyang maghrib. Ini kisah benar. Saya tengok sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi dah biasalah masuk pelangangan ngaji ni semenjak sekolah rendah lagi. So kali tu imam tu biasanya kawasan jemaah yang paling hebat bacaan biasanya imam lah. Mungkin itulah imam yang terbaik zaman dulu kan. Tapi kawasan tu kebetulan pakat ikat berkilat Jawanya. So kali dia baca, saya datang tu jemaah sesekala singgah. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya daripada tak khusyuk tu jadi khusyuk. Silap dengar lagu ni kan. Kadang-kadang kita khayal tengah sembahyang kan. Terus khusyuk, fokus sampai ujung, confirm Jawa ya. Siratal ladzina ngam tak. Oh berat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naya. So sebutan dot gitu je. Allah. Sebelah kiri atau kanan kena praktis, kena cari guru untuk talaki. Tadi bagus. Kemudian ha bulat dengan ha pedas. Ha pedas lah ya. Senonoh sikit bunyi dia. Ha pedas macam kita pedas je lah. Kalau makan pedas orang belajar, cuma Jepun ni susah nak jumpa pedas kan. Dan makan pedas tu tu kira ha pedas lah tu. So apa praktisnya kat sini? Sabbaha. Sabbaha. Nganga sikit supaya angin tu boleh masuk. Sabbaha lillah alhamha. Tapi kalau ha bulat, memanglah ha simpul. Orang tengok kadang-kadang bila orang tua kita sebut perkenalkan, ni ha bulat. Sebut tu biar bulat, jangan pedas. Bila sebut bulat, dah lama terpengaruh. Dengan mata-mata sekali dibulatkan. Dina kan. Dah lah bulat, lepas tu dia besarkan suara. Dina syurah. Makhraj huruf yang paling rendah adalah dekat ni pangkal leher, hamzah ha, itu ha paling rendah. Yang lain tu semua dekat sini, dekat lidah. So macam mana ha bulat tu boleh jadi? Dia jadi kat bawah tau, kat dada. Siap mata bulat lagi. Dina syurah. Dia IH bunyi biasa je. Dina Cuma pengaruh rongga tu memang ada, tapi tak ada sampai turun ke dada. Okay ya. So apa praktis dia kat sini? Jangan hal adul, dia dibesarkan. Hal adullukum, mana ni hal adullukum, mana ni? Ni tak boleh sampai hal adul. Relax je. Hal adullukum ala tijarah. Semua. Hal adullukum ala tijarah. Jangan sebut roh H. Okey, tuan. Boleh ya? Jawab silakan. Kalau golongan bekerja dekat Malaysia ni nak belajar berteranum, ada cara ke? Macam mana cara dia? Soalan kalau secara online tak ada lagi. Kalau nak beli CD mungkin ada. Boleh belajar sendiri? Belajar sendiri taranum not bad lah. Tapi untuk beginner dan dapatkan kaedah sikit lah. Dan saya rasa Ustaz Rodi kamera Highland pula, Kamarul Highland. Memang bapak dia nama Kamarul Highland. Jadi dekat Kamarul Highland. Ustaz Rodi Kamarul Highland dia antara masa 2 kali kan dia mengeluarkan CD 7 lagu. Siap dibuat gaya macam ikut kan. So detail boleh tak.
Tapi itu lebih pada taranum bukan untuk pakai masa semayang lah. Taranum yang yang bertanding tu lah. Bolehlah saya rasa untuk ngaji sebab kita nak dapatkan bentuk lagu untuk sendiri. Tapi kalau nak lebih profesional, cari guru lah. Kalau tak nak pakai CD, kena carilah orang. Antara orang yang nak buat taranum ni, dia tak banyak kat Malaysia tau. Tak banyak. Kena kata tak banyak lah. Saya pun taranum tak kerti lagi. Banyak lagi. So kena carilah. Antaranya kalau dekat Lembah Kelang, ni Azizan tu sendiri, kat sini ada buat kelas. Kalau Ustazah Fasihah mau sebut pun kita bukan kenal pun. Okey. Kena carilah guru-guru Kalau kat Kelantan lagi popular. Nek Rahim lah. Nek Jaafar lah. Okey. Tak kenal lah. Tapi itu pakar-pakar taranum lah Okey. Kita masuk kepada habis berapa ni? Kita mula 1.45, 2.45, 3.45. Okey. Sekarang kita pergi kepada Quran ini untuk difahami dan akhirnya untuk diamalkan. Itulah lumrah Quran seperti dalam surah Al-Furqan yang saya sebutkan tadi, supaya kita tidak kena kutuk belaka. Baca dah habislah. Dan kita cuba faham pula. Sebab yang paling penting lagi untuk diamalkan Quran ni. Sebab Quran ni apa dia? Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi. Sambung. Apa maksud dia? Alif Lam Mim itulah kitab yang tiada keraguan padanya. Untuk apa? Huda lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang lain. Apa syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran? Sambung. Hudal linnas. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran untuk apa? Petunjuk bagi manusia. Kalau anda pernah sempat dulu sebelum pergi kat Jepun ni, ada satu TV9 mengeluarkan rancangan sebelum SpongeBob. Era pula Dora the Explorer. Yang ditunjukkan nak pergi destinasi tertentu, dah terjemah dalam bahasa Melayu, cari petunjuk kan? Petunjuk. Ingatlah. So kalau dia ikut petunjuk tu, dia akan sampai destinasi. Itulah ibarat Quran. Kita jadikan dia sebagai kitab panduan kehidupan. Kalaulah Dora Explorer tak ada ikut petunjuk pun dia sesat macam itulah manusia. Bila tetap dia jadikan Quran tu untuk amalan dan panduan hidup dia, dia akan musnah dan sesat. So untuk jadi panduan hidup macam buku manual lah. Kita beli iPhone 4, iPhone 5 ada buku manual. Sebab yalah bagi petunjuk ni, yalah bila kata Quran kitab petunjuk, macam kitab petunjuk, kitab manual untuk kita ikut dan amalkan. Kitab manual bila kita dapat beli iPhone 5 dan sebagainya, kita first time buat apa dulu? Baca. Sama juga dengan Quran. Baca dulu. Tapi tujuan baca tu untuk apa? Difahami kitab manual tu. Oh, nak buat macam ni, kena charge mula-mula 8 jam. Oh, tekannya begini sampai jangan kena pukul ataupun kena lock. Oh. Dan akhirnya sekali untuk apa? Amal. Sama juga Quran. Pertama baca dulu, cuba fahami melalui terjemah, kelas-kelas Quran, buka tafsir, dan akhirnya untuk diikut dan diamalkan. Setuju? Sebab kita baca-baca juga, tapi yang lebih penting kita nak faham dan akhirnya untuk praktis dalam kehidupan. Kitab petunjuk. Okey ya. Kitab saya tak ada terjemah. Siapa yang boleh bacakan terjemahan? Saya baca Arab senang. Siapa yang ada terjemahan mungkin? Azhar. Okey. Baca dengan kuat Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baca sampai habis tak terus. Siapa lagi yang ada tafsir? Kita gila-gila dah supaya variasi bacaan suara ni boleh tarik attention. Sampai saya kata berhenti. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahawa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa, putera Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku,
yang namanya Ahmad, yakni Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, iaitu ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Okey, cukup. Siapa nak sambung? Ayat 10. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nescaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat tempat tinggal yang baik di dalam syurga Ad. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putera Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Ya, Sadaqallahul Azim. Okey. Itulah dia lebih kurang intisari rancangan ataupun kandungan surah As-Saff. Okey ya. Cuma sebelum kita pergi masuk ke dalam dia dengan lebih detail, cuba kita tengok lataif. Lataif ni benda-benda yang indah yang menunjukkan Quran ni bukan ciptaan manusia. Dia adalah ciptaan Allah, ya. Dia adalah kalam Allah. Maka antara yang cantiknya, sebelum kita tengok hanya kepada makna dan terjemahan tadi, sebab tafsir ni kadang-kadang dia membicarakan benda yang lebih dalam lagi. Terjemahan ni lebih pada surface saja, ya. Tapi Alhamdulillah sekarang ni terjemahan dia dah benda-benda yang dia keliru tu dia terus terjemahkan. Maknanya dia terus ditafsirkan dan dia terus terjemahkan. Dia dah mudah sikit. Kalau dulu tafsir dia memang harfi. Harfi ni word by word. Sekarang ni dah banyak dah. So antara tafsir yang bagus yang anda beli ni pun not bad juga. Tafsir Pimpinan Rahman yang dikeluarkan juga. Tafsir satu lagi ni, apa ke namanya, bukan tafsir, apa, terjemahan yang Indonesia tu, yang dalam banyak bahasa tu dia, bahasa Cina dan itu pun boleh juga. Dia dah terjemahkan mengikut ayat-ayat tafsir kadang-kadang. Itu juga daripada Yayasan Restu punya Quran. Ni pun terjemahan yang bagus. Okey. So pertama perkataan sabbaha. Ayat yang pertama. Apa maksud sabbaha? Tapi dalam ayat yang lain Allah sebut yusabbihu. Apa beza sabbaha dengan yusabbihu? Sabbaha ni past tense, yusabbihu present tense. Lebih kurang macam itulah. Dan yusabbihu ni sentiasa bertasbih. Sebab ayat sebelum ni, kalau dalam kita tengok dalam surah yang sebelum ini, surah apa ya? Selepasnya adalah yusabbihu juga ya. Surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah muka surat 553 dia pakai yusabbihu. So apa bezanya? Tapi dah tahu tadi beza yang antara past tense dengan continuous tense ataupun fa'il madhi dengan mudhari'. Ya, fa'il madhi kat sini menegaskan lagi selama-lamanya, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun segala makhluk kat muka bumi ini bertasbih dan tidak perlu dipertikaikan. Tapi dalam surah Al-Jumu'ah
Dia nak menceritakan apa? Present tense dan continuous. Yang berada di langit dan bumi ini sentiasalah bertasbih, sebab ayat selepasnya nak menceritakan bahawa Nabi diutuskan di kalangan orang yang apa? Ummiyin, orang yang buta huruf, rasul kepada kamu, kan? Maknanya nak mengajarkan wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab, dan dia membersihkan diri kamu dan mengajar diri kamu dan membaca ayat Quran kepada kamu. Maknanya bila itu tugas Nabi, membaca ayat Quran, membersihkan diri kamu, memimpin kamu, dia kaitan dengan continuous tu, yusabbihu tu sesuai, sentiasa gitu. Tapi dalam ayat surah As-Saff ini dia tak ceritakan benda tu. Dia ceritakan kau ni cakap, kau Allah orang yang berdakwah ni asyik bercakap tapi tak amal kan. So dia lebih sesuai untuk past tense. Kau tahu tak sebenarnya soalannya dah memang sebenar-benar di alam azali mereka dan segala-galanya bertasbih, tapi engkau ni cakap itu ini, tapi engkau sendiri ibadah jauh, tasbih tak ada, baca Quran tak ada. Allah Akbar. Nampak? Itu lataif yang pertama. Lataif. Keindahan Quran kenapa digunakan ayat sabaha dengan yusabbih. Satu. Kemudian ada orang kata, Quran ni berpisah di antara satu makna dengan satu makna yang lain. Tidak, sentiasa berkesinambungan. Ayat kedua menceritakan orang yang beriman bercakap dan tidak mengotakan apa yang dikatakan. Antara orang yang kuat berkata dengan apa yang tidak dikatakan adalah orang-orang yang dekat dengan medan dakwah juga sebenarnya. Dan orang yang dekat dengan medan dakwah ni apabila dia tidak dekat dengan amalan-amalan spiritual, bohong. Allahu Akbar. Itu sebab seorang, saya bukan bias tapi sentiasa membaca birata-birata orang-orang Indonesia yang hebat, Tuan Mahathir, Abu Aziz, dan dia mengatakan kalau bagi pejuang Islam yang nak menegakkan Islam, Tuan Aziz lah, bukan Tuan Mahathir, dia kata kalau dia tidak qiyamul bohong je. Buat orang Kelantan dia sebut bohong, melawak. Lawak. Contohnya apa tu? Contohnya 5 pelawak. Mana cuba kita tengok kita ni. Dan kita nak cakap tentang Islam, kita nak cakap tentang ketelusan Islam, good governance, tapi kita jauh daripada Allah kadang. Quran pun jarang-jarang, mak surat tinggal. So sekarang ni dia signifikan tau. Kau tahu tak? Segala batu, salji, pokok-pokok pun bertasbih. Tiba-tiba kau nak sampai ke Islam, kau pun jauh dengan amalan spiritual. What the hell, Allah kata. Ibaratnya gitu. Dan mengikut teori manusia yang minat kepada pembangunan model insan, ini maka ke? Maka ini boleh angkat ke dia memang permanent? Boleh angkat? Angkat sekejap. Sekejap ya, nanti turunkan balik. Manual ke picit? Notebook. Kemah. Ni kena tutup ataupun macam ni sekejap. Okey, sebelum tengok bulatan tu, apa yang anda nampak ni? Apa yang anda nampak? Apa yang anda nampak? Titik je. Sebab kita fikirkan diri kita je, tak fikir rumah. Tak nampak ke papa hitam? Tak nampak ke bulatan? Tak nampak ke Ustaz Zamri kat depan? Saya tak cakap apakah ini, saya kata apa yang anda nampak. Ini sebagai perangkap je. Kenapa pandangan dan view kita terlampau sempit? Astagfirullah. Okey. Ini saya pernah bentangkan dekat Island. Eight Habit. Manusia yang sempurna dan mengalami perubahan yang total dalam kehidupan dia, dan dia berjumpai voice dia. Dia penuh dengan keperluan PQ dia, physical quotient, intellectual quotient dan emotional quotient.
tapi di tengahnya adalah spiritual quotient. Okay, ya? Kalau dalam konteks dia nak cari voice dia punya bakat, sesuatu kerja yang mendatangkan kewangan bagi dia, mampu menampung kehidupan dia. Dalam masa yang sama dia passion untuk melakukan kerja itu walaupun dia tidak dibayar, dan dia pandai untuk mengembangkan bidang yang dipakar. Dan bidang itu selari dengan agama. Itulah dia, diri dia. Dia akan tidak tercari-cari lagi dalam hidup. Tetapi saya nak tegaskan, berubah seseorang tu dari sudut PQ, IQ ke EQ ke, pusat perubahan itu adalah di SQ. Betul, solat kita dah bincangkan semalam 2 tahun. Betul, memang 2 tahun. Tak boleh nak berhujah pun dengan solat kita. Tapi solat tu, aktiviti spiritual tu yang tengah ni, dia sebagai booster untuk perubahan diri kita yang lain. Itu sebab kita tengok, cuba perhatikan diri kita. Kalau kita jauh tak baca Quran, banyak buat maksiat, macam mana kita nak? Kadang-kadang kita tukar jadi malas kan? Tukar jadi malas, tak semangat, rasa macam tak kena. Betul? Cuba tengok, cuba ingat-ingat kembali ketika mana kita bulan Ramadan, baca Quran. Macam mana semangat kita ketika tu? Macam mana kita punya? Ya. So ini, teori ni, yang main-main ni. Pusat kepada perubahan adalah SQ, spiritual. So anda kuatkan spiritual anda akan berubah dan membantu besar, faktor yang besar untuk perubahan manusia bagi seorang manusia yang total. Okey. Selingan. Okey. Turun balik. Kemudian cuba tengok pada ayat yang kelima. Wa idh qala Musa liqaumihi, berkatalah Nabi Musa kepada kaum dia, ya kaum, wahai kaumku. Betul? Ayat kelima. Tengok dah ayat kelima. Okey. Dalam masa yang sama cuba tengok juga ayat yang keenam. Nabi Musa cakap pada kaum dia, ya kaum, wahai kaumku. Tetapi Nabi Isa cakap pada kaum dia tak sebut ya kaum. Dia sebut ya Bani Israel. Kenapa pada Nabi Musa disebut wahai kaum, tapi pada Nabi Israel disebut ya Bani Israel? Sedangkan kedua-dua kaum bagi dua Nabi ini adalah Bani Israel kedua-dua. Sila jawab. 3 saat dari sekarang. Ada yang jawab kerana kawan Nabi Musa beriman, Nabi Isa tak beriman, tak juga? Bani Israel tak ada kaum pula, dia sebut wahai Bani Israel. Tapi Nabi Musa wahai kaum. Wahai kaum. Ya. Tapi dekat Bani Israel yang Nabi Isa pula, yang bukan Nabi Musa, dia tak ada sebut ya kaum. Wahai. Adakah Allah tersilap dan tertinggal perkataan kaum? Tidak sama sekali. Kenapa? Rupanya mengikut kajian, kedua-duanya Bani Israel,